Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022 kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan percubaan dari negeri Selangor bagi modul pintas. Kita lihat soalan kita yang pertama. A. Lakukan graf Y sama dengan sin 2X dan belajar satu di ruang jawapan bagi X di antara 0 sehingga 360 darjah. Baiklah, fungsi kita adalah Y sama dengan sin 2X. Secara umumnya untuk graf sin, cos dan tan, kita akan tulis sebagai Y sama dengan A sin BX tambah C. Dan untuk soalan kita, nilai A ini merujuk kepada nilai amplitude, iaitu nilai maksimum tolak nilai minimum bahagi dengan 2. Kemudian untuk B pula adalah nilai kitaran ataupun nilai tempoh suatu graf. Dan C adalah kedudukan graf, sama ada berada di atas ataupun di bawah paksi X. Dan kalau lihat di sini, kita ada perkali B adalah 2. Ini bermaksud tempoh bagi graf sin kita adalah sebanyak 2 kali, iaitu dia akan membentuk 2 kali graf sin. Jadi kita akan lukis 1 dan 2. Dan nilai maksimum di sini untuk sudut X adalah 360 darjah. Dan di sini adalah 180 darjah. Kemudian nilai amplitudenya adalah bernilai 1. Jadi nilai maksimum di sini adalah 1 dan nilai minimum di sini adalah negatif 1. Seterusnya untuk soalan B, tentukan tempoh bagi graf di 1A. Jadi tempohnya adalah 2. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita melukis bentuk graf terdapat 1 markah. Kemudian kitaran graf, kita ada 2, 1 markah. Kemudian amplitudenya 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, terdapat 1 lagi markah. Dan jumlah keseluruhan untuk soalan ini adalah 4 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 2. Pelajar 2 menunjukkan sebuah gerbang jambatan berbentuk parabola seperti yang dilukis di atas saltah kartes. Lengkungan gerbang jambatan berbentuk parabola itu membentuk satu fungsi kuadratik hx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 24. Soalan A, berapakah tinggi maksimum gerbang jambatan itu dalam meter diukur dari permukaan lantai gerbang yang mengufuk? Pada di sini kita kena dapatkan tinggi maksimum ataupun dalam fungsi kuadratik kita kena dapatkan titik maksimum bagi graf kuadratik ini. Untuk mendapatkan titik maksimum ataupun titik minimum, kita akan menggunakan rumus, iaitu kita dapatkan nilai X sama dengan negatif B per 2A. Di sini kita lihat perkali bagi B, fungsi kuadratik ini, nilai A adalah negatif 1, B adalah 2 dan C adalah 24. Jadi kita akan ambil nilai B iaitu 2. Jadi kita akan tulis negatif 2 per 2 darabkan dengan A negatif 1. Jadi di sini kita akan dapat X sama dengan 1. Kemudian apabila X sama dengan 1, kita akan dapatkan nilai bagi Y ataupun HX. Jadi kita akan gunakan rumus HX ataupun fungsi HX tadi, iaitu HX sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 24 tergantikan X sama dengan 1 di sini, iaitu negatif 1 kuasa 2 tambah 2 darab 1 tambah 24. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 25. Jadi jawapan kita adalah 25 meter. Seterusnya terlihat soalan B. Seorang kontraktor akan menggunakan 2 batang palang besi padu untuk membina gerbang jambatan yang mengufuk. Harga sekilogram besi padu ialah RM2.20. Diberi jisim besi padu adalah 6.313 kg per meter. Berapakah harga 2 batang palang besi padu itu yang perlu dibayar oleh kontraktor? Baiklah, untuk menjawab soalan ini, kita kena selesaikan persamaan kuadratik ini untuk mendapatkan nilai X. Jadi kita akan gunakan fungsi kuadratik yang diberi, iaitu Hx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 2X tambah 24. Kemudian kita akan tukar persamaan ini ataupun fungsi ini kepada bentuk arm kuadratik. Kemudian kita akan positifkan nilai A-nya.
kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tolak 24. Kemudian kita akan samakan dengan sifar. Kemudian kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran dan di sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Pertama sekali kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A dan kita ambil polinomial, tekan 2, kemudian degree, kita tekan 2. Dan kita akan masukkan nilai A itu nilai pertama kita perkali A dalam sini 1 sama dengan, kemudian negatif 2 B sama dengan, kemudian C negatif 24 tekan sama dengan. Dan untuk jawapan kita tekan sama dengan sekali lagi, kita dapat X sama dengan 6, tekan sekali lagi sama dengan, kita dapat X sama dengan negatif 4. Kemudian kita masukkan di dalam kurungan, jadi X tolak 6, X tambah 4. Jadi di sini kita ada dua nilai X sama dengan 6 dan X sama dengan negatif 4. Jadi kita lihat balik pada rajah kita ini bermaksud kita ada nilai 6 iaitu di sini, kemudian negatif 4 di sini. Dan kalau kita lihat, panjang keseluruhan bagi lebar gerbang jambatan ini adalah 10 meter. Jadi kita memerlukan 10 meter besi padu tersebut. Kemudian kita menggunakan 2 besi padu, jadi kita ambil 2 darab dengan 10. Jisim besi padu itu adalah 6.313 kg per meter. Jadi kita darabkan dengan 6.313, kemudian darabkan dengan harganya iaitu RM2.20. Kemudian kita akan dapat harga keseluruhan bagi besi tersebut ialah RM277.77. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan bahagian B, kita menulis dalam bentuk persamaan armet kuadratik terdapat 1 markah. Kaedah pemfaktoran 1 markah. Kemudian didapatkan nilai-nilai X 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita dapat di sini adalah sebanyak 6 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 3. Meja 3 menunjukkan 2 bidang tanah berbentuk segi 4 tepat dan segi 3 bersudut tegak. Jika luas kedua-dua bidang tanah itu adalah sama, cari nilai X. Jadi di sini kita akan samakan luas segi 3 dengan luas segi 4. Pertama kita akan gunakan rumus luas segi 3, 1/2, darabkan dengan tapaknya situ X dan tingginya adalah 5 darab 10 kuasa 5. Kemudian kita akan samakan dengan luas segi 4, panjang darab lebar, 4 darab 10 kuasa 4 darab 5.4 darab 10 kuasa 6. Kemudian kita terus tekan kalkulator saja di sini, kita akan dapat nilai X sama dengan 864,000. Seterusnya kita akan berikan jawapan dalam bentuk piawai. Jadi jawapan akhir kita adalah 8.64 darab 10 kuasa 5. Dari segi pemberian markah, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 3 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 4. A. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Semua segi 4 sama adalah segi 4 tepat. Jadi jawapan kita adalah benar. Seterusnya soalan B. Tuliskan premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Premis 1. Jika bilangan sisi poligon T ialah 6 sisi, maka hasil tambah sudut peralaman poligon T ialah 720 darjah. Kemudian kesimpulan, bilangan sisi poligon T bukan 6 sisi. Kalau kita lihat di sini, hujah ini adalah hujah bentuk 3. Di mana untuk premis 1, jika P maka Q. Kemudian untuk kesimpulan, dia menafikan P. Jadi untuk premis 2, kita akan nafikan Q. Jadi kita akan tulis hasil tambah sudut peralaman poligon T bukan 720 darjah. Seterusnya soalan C, tulis akas dan kontrapositif bagi implikasi berikut. Jika P besar pada 5, maka P tambah 5 besar daripada 10. Ini adalah pernyataan jika P maka Q. Jadi untuk akas kita akan terbalikkan, kita akan letakkan Q di hadapan dan P di belakang. Jadi untuk akas kita akan tulis, jika P tambah 5 besar pada 10, maka P besar pada 5. Seterusnya kontrapositif. Untuk kontrapositif, kita akan menafikan akas.
Jadi kita akan tulis, jika P tambah 5 lebih kecil sama dengan 10, maka P lebih kecil sama dengan 5. Soalnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, kita akan dapat 1 markah. Untuk soalan B, terdapat 1 markah. Untuk soalan C, akas 1 markah dan kontra positif 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Seterusnya terlihat soalan nombor 5. Baca 4 menunjukkan sebuah rhombus OPQR. Diberi bahawa persamaan garis lurus OP ialah 2y sama dengan negatif x dan titik Q terletak 10 unit dari O di atas paksi X. Soalan A, nyatakan persamaan garis lurus bagi PR. Kita lihat di sini, ini adalah PR. Kemudian Q terletak 10 unit dari O, yang bermaksud Q adalah negatif 10. Dan kita lihat, ini merupakan rhombus. Rhombus kalau kita menghubungkan perpenjurunya, dia akan membentuk 90 darjah. Yang bermaksud garis ini adalah sama panjang. Jadi kita akan ambil 10 bahagi dengan 2. Jadi di sini kita akan dapat negatif 5. Persamaan garis lurus PR adalah X sama dengan negatif 5. Baiklah, seterusnya terlihat soalan B. Persamaan bagi garis lurus QR. Kita lihat QR. Garis QR ini adalah selari dengan garis OP. Diberi bahawa persamaan garis OP adalah 2y sama dengan negatif X. Nilai kecurunan bagi QR adalah sama dengan PO. Jadi untuk kecurunan 2y sama dengan negatif X. Kemudian kita akan tulis dalam bentuk armnya, bahagi dengan 2 dan sini bahagi dengan 2, kita dapat y sama dengan negatif 1/2x. Jadi nilai M sama dengan negatif 1/2. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai X dan Y berdasarkan kepada koordinat yang kita ada di sini, iaitu pada titik Q. Titik Q ini koordinatnya adalah negatif 10, 0. Jadi kita akan gunakan persamaan umum garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana Y-nya adalah sifar, sama dengan M adalah negatif 1/2, kemudian X di sini adalah negatif 10 dan tambah C. Kemudian kita dapat nilai C di sini adalah negatif 5. Seterusnya kita akan tulis persamaan garis lurus dengan menggantikan nilai M dan nilai C. Maka jawapan akhir kita adalah Y sama dengan M, iaitu negatif 1/2x, tambah C, iaitu tolak 5. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Soalan B kita nyatakan nilai M 1 markah, nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 markah lagi. Dan kita akan dapat 4 markah bagi soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Baca 5 menunjukkan rantai berlorek yang memaskan 3 kotak samaan linear yang menunjukkan bilangan baju X dan solar panjang Y yang dilukis oleh Adrian untuk menghadiri kursus di luar negeri selama sebulan. Daripada graf, nyatakan semua ketaksamaan ini. Jadi kita ada 3 garis. Jadi ini adalah garis pertama kita, ini garis kedua dan garis ketiga. Lihat garis pertama, persamaan garis lurusnya adalah Y sama dengan X. Kemudian kawasan berlorek di sini berada di bawah dan garisnya adalah garis putus-putus. Jadi kita akan tulis Y lebih kecil daripada X. Seterusnya garis yang kedua merupakan garis tegak yang memintas pada paksi X sama dengan 11 dan kawasan berloreknya berada di bahagian kiri garis. Dan garisnya adalah garis putus-putus. Jadi garis ini adalah garis X lebih kecil daripada 11. Seterusnya garis yang ketiga iaitu 3Y sama dengan X. Kawasan berloreknya berada di atas garis dan garisnya adalah garis padu. Maka ketaksamaannya adalah 3Y lebih besar sama dengan X. Seterusnya untuk soalan B, tentukan bilangan maksimum sulur panjang yang di bawah. Kita lihat sini, sulur panjang adalah pada kedudukan Y dan kita akan lihat pada kedudukan yang paling hujung sekali di sini. Dan kalau lihat yang paling hujung sekali di sini adalah bernilai 11. Kemudian terlihat garis ini adalah garis putus-putus. Jadi dia tidak termasuk 11. Jadi kita akan ambil nilai yang kurang daripada 11, nombornya adalah nombor bulat, jadi jawapan kita di sini adalah 10. Selanjutnya terlihat pada segi pemberian markah,
Untuk soalan A, kita nyatakan ketaksamaan masing-masing kita akan dapat 1 markah, dan soalan B terdapat lagi 1 markah. Maka keseluruhan di sini adalah sebanyak 4 markah. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 7. Encik Malik membeli insurans kebakaran untuk rumahnya yang bernilai RM600,000. Polisi insurans kebakaran yang dibeli itu mempunyai peruntukan kod insurans untuk menginsurankan 90% daripada nilai beli insurans hartanya dan RM5,000 deductible. Encik Malik telah mengalami kebakaran. Jika Encik Malik telah menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM400,000, dia telah menerima pampasan sebanyak RM75,000. Hitung jumlah kerugian daripada kebakaran tersebut. Dalam pertama sekali, kita kena kira berapakah insurans yang perlu dibeli oleh Encik Malik, iaitu 90% daripada nilai rumahnya. Jadi 90% darab dengan RM600,000. Di sini kita akan dapat nilainya adalah RM540,000. Seterusnya, kita perlu menyatakan jumlah kerugian. Kita akan gunakan rumus ini, di mana kita akan ambil jumlah yang diinsurankan iaitu RM400,000 per dengan RM540,000. Kemudian kita darabkan dengan jumlah kerugian. Kerugian di sini kita akan nyatakan sebagai X dan tolak dengan deductible RM5,000, dan kita akan dapat RM75,000 iaitu jumlah pampasan yang diterima oleh Encik Malik. Sini kita akan dapat nilai X. Kita akan terus tekan kalkulator. Nilai X adalah RM108,000. Kemudian dari segi pemberian markah, kita mendapatkan nilai 90% insurans 1 markah, kemudian seterusnya langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 8. Puan Tan memiliki sebuah rumah di Seri Damansara dan sebuah rumah di Petaling Jaya. Dia tinggal di rumah di Seri Damansara yang mempunyai nilai tahunan sebanyak RM18,000 dan menyewakan rumah di Petaling Jaya dengan kadar RM1,400 sebulan. Pada bulan Februari 2022, beliau telah menerima bil cukai pintu bagi tahun 2022 untuk kedua-dua rumahnya. Diberi kadar cukai pintu untuk rumahnya di Seri Damansara dan Petaling Jaya ialah masing-masing 8% dan 6.5%. Hitung jumlah cukai pintu yang perlu dibayar oleh Puan Tan untuk setiap setengah tahun. Kalau untuk mendapatkan cukai pintu, yang pertama sekali kita akan ambil nilai tahunan dan darabkan dengan kadarnya. Kita lihat dulu untuk rumahnya yang berada di Seri Damansara. Kita akan ambil RM18,000, darabkan dengan kadarnya adalah 8%. Kemudian kita akan bahagi dengan 2 disebabkan dalam soalan setiap setengah tahun. Bahagi dengan 2, kita akan dapat RM720. Kemudian seterusnya rumahnya di Petaling Jaya. Kadar sewanya adalah RM1,400 sebulan, terdarabkan dengan 12. Kemudian darabkan dengan kadarnya iaitu 6.5%. Kemudian kita bahagi juga dengan 2 sebabkan setengah tahun, dan kita akan dapat RM546. Kemudian kita akan tambahkan kedua-dua nilai ini, 720 tambah 546, dan kita akan dapat 1266. Seterusnya dari segi pemberian markah, langkah pengiraan untuk rumahnya di Seri Damansara terdapat 1 markah, dan pengiraan di rumahnya di Petaling Jaya kita dapat 2 markah, kemudian tertambah kedua-duanya 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan soalan ini adalah 5 markah. Dan seterusnya terlihat soalan nombor 9. Luas permukaan melengkung L cm persegi bagi sebuah kon berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J dan tinggi condong S. Diberi L sama dengan 392 apabila diameter tapaknya ialah 14 cm dan S ialah 16 cm. Ungkapkan L dalam sebutan J dan S. Dan ini merupakan satu ubahan langsung. Kita ambil L berubah secara langsung dengan jejari iaitu J dan tingginya S. Kemudian kita akan tukar bentuk ubahan ini menjadi bentuk persamaan dengan meletakkan K sebagai pemalar.
Jadi L sama dengan KJS. Seterusnya kita gantikan nilai-nilai yang diberi, iaitu L 392 sama dengan K. Kemudian J di sini diberi diameter 14, jadi J 7. Kemudian S di sini diberi 16. Kemudian kita dapat nilai K di sini adalah 7/2. Jadi kita boleh tulis kembali L sama dengan 7JS/2. Ataupun kita boleh tulis L sama dengan 3.5JS. Dari segi pembuatan markah, kita menulis ubahan terdapat satu markah, kita dapatkan nilai K satu markah dan jawapan akhir satu lagi markah. Dan kita akan dapat 3 markah bagi soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan nombor 10, iaitu soalan yang terakhir bagi bahagian A. Pelajar 6 menunjukkan graf OB yang mewakili gerakan zarah P, manakala graf OCDE mewakili gerakan zarah Q dalam tempoh T saat. Soalan A, nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi zarah Q. Kita lihat zarah Q, dia ada garis mendatar di sini dan ini merupakan laju seragam. Dan lajunya adalah di sini 16 meter per saat. Jadi jawapan kita untuk soalan A adalah 16. Lalu selanjutnya kita lihat soalan B. Pada T saat, beza jarak yang dilalui oleh zarah P dan zarah Q ialah 24 meter. Hitung nilai T. Jadi kita kunci di sini adalah jarak. Jadi untuk graf laju masa kita akan cari luas T bawah graf. Jadi di sini kita akan melakukan operasi tolak, kemudian kita akan samakan dengan 24. Lihat di sini, kita ambil trapezium tolak dengan segitiga. Untuk luas trapezium 1/2. Kita akan darab hasil tambah 2 sisi selari di sini, iaitu yang pertama sisi selarinya adalah T. Tambah dengan CD di sini, iaitu panjangnya adalah T tolak 12. Dan darabkan dengan tinggi di sini adalah 16. Kemudian kita tolak dengan luas segitiga 1/2. Darab dengan tapak di sini T. Dan darabkan dengan tinggi di sini adalah 16. Sama dengan 24. Kemudian kita boleh ringkaskan persamaan ini. Kita akan dapat 1/2 darab 2T tolak 12 darab 16 tolak 16T/2 sama dengan 24. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator. Tekan 1/2 kurungan 2T iaitu X tolak 12 tutup kurungan darab dengan 16, kemudian tolak dengan 16X per dengan 2, ataupun kita boleh ringkaskan menjadi 8T. Kemudian alfa kalkulate 24. Dan tekan shift, tekan kalkulate dan tekan sama dengan, kita akan dapat nilai T sama dengan 15. Dalam seterusnya dari segi pemberian markah, untuk soalan A kita akan dapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B, langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk soalan ini. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk bahagian B dan C pula.